Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada di Lensa Digital. Penonton-penonton sekalian, Lensa Digital sebuah program yang berkongsikan, memaparkan serta berbicara, membincangkan berkenaan dengan dunia teknologi. Di sebalik lensa itu, kita paparkan perspektif dan juga horizon pengetahuan dalam dunia digital. Baiklah, hari ini Lensa Digital bersiaran untuk kali pertama ya. Untuk makluman semua, kepada yang sedang menonton, anda boleh kongsikan Lensa Digital ini menerusi Facebook Live USIM TV. Kongsikan, ajak ramai-ramai untuk menonton. InsyaAllah rancangan ini, Lensa Digital ini adalah sebuah perkongsian ilmu berkaitan dengan teknologi yang begitu terbaik dan juga sesuatu untuk sama-sama kita memperoleh dan menimba ilmu manfaatnya. Mungkin dalam kalangan kita rakan-rakan industri, universiti awam, IPT maupun niagawan yang mungkin ingin ataupun sedang teruskan perjuangan dalam mentransformasikan organisasi anda masing-masing. Baiklah, hari ini kali pertama kita bersiaran, kita bakal membawakan satu topik yang begitu menarik, saya kira suatu topik yang mempunyai signifikan dan juga peri pentingnya yang tersendiri. Hari ini kita tampilkan topik bertajuk Agile, Speed Up Your Digital Transformation Journey, AGILE. Ayuh gegarkan industri, let's embrace Agile. Baiklah, bila kita sebut tentang Agile di Malaysia ini adalah sesuatu yang mungkin ada orang pernah mendengarnya ataupun mungkin yang mendengarnya, mengetahuinya tapi masih belum faham dengan lebih mendalam ataupun yang mungkin yang sedang ingin mencubanya, ingin mempelajarinya. Jadi anda berada di tempat yang betul. Dalam siaran yang betul pada hari ini kita tampilkan seorang pakar dan juga expert, tidak lain dan tidak bukan. Kita bawakan Puan Syaliza Muhammad Haris. Beliau merupakan Head of Agile Transformation Telekom Malaysia. Apa khabar Puan? Sihat ya? Alhamdulillah sihat, Cik Faiz. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Terima kasih juga daripada kami. Kami sangat berbesar hati dengan kehadiran Puan sudi bersama-sama kita dalam Lensa Digital berkongsikan satu topik yang saya kira sangat-sangat menarik, terutamanya dalam mendepani dunia digital yang begitu pantas bertransformasi. Betul ya Puan? Ya betul. Sekarang ni kalau kita lihat terlalu banyak perubahan yang sangat rapid dan memang kita perlukan cara kerja agile untuk membantu kita dalam melaksanakan tugasan dengan lebih produktif. Ya betul Puan. Ya. Seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, agile ni mungkin ada orang yang baru pertama kali mendengarnya ataupun ada orang yang dah pun melaksanakannya tapi masih lagi ingin belajar, dan ada orang yang juga mungkin baru ingin mempelajari perkara tersebut. Jadi mungkin untuk soalan pembukaan kita pada hari ini, Puan boleh terangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan apakah itu Agile, dan saya kira sangat menarik kalau Puan boleh ceritakan bagaimana permulaannya, macam mana TM memulakan terdetik untuk melaksanakan Agile dan menyebarluaskan melaksanakan perkara ini untuk operasi TM secara keseluruhannya. Silakan Puan. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Faiz. So soalan tu memang satu soalan yang sangat relevan kepada topik pada hari ini. Bagaimana kita di TM memulakan perjalanan agile kami dan apa yang mencetuskan keperluan untuk ada agile transformation. So maybe kita boleh pergi kepada slide yang mana saya nak ceritakan sedikit mengenai dengan kenapa kita perlu lakukan cara kerja agile ni. Salah satu perubahan yang kita lihat dalam industri kita adalah perubahan dari segi industry revolution. So kalau kita lihat di sini ada slide ni ada menunjukkan beberapa perubahan daripada industri 1.0 kepada industri 2, industri 3 dan industri 4. Dan sekarang ni kita adalah di dalam era industri 4.0 lah, yang mana pada industri 4.0 ni dia adalah lebih kepada era digital, yang mana it's all about cyber, physical system, internet of things, network dan sebagainya. Dan perubahan dalam industri 4.0 ni sangat rapid. Kalau kita lihat di industri 1.0, awal-awalnya adalah all about mechanization, steam power, weaving loom dan sebagainya. Dan industri 1.0 ni
pace of change tu sangat lama. So dia memakan masa 100 tahun lebih. Tapi kalau kita move to industry 4.0, the pace of change tu sangat rapid. So dalam masa beberapa tahun sahaja kita boleh nampak. Begitu pantas nampaknya. Ya, begitu pantas sangat, dan itu menyebabkan perubahan yang ketara. Antara perubahan yang kita boleh nampak adalah pelanggan-pelanggan kita dah semakin canggih, semakin tinggi pengetahuannya. Diorang lebih tahu apa yang diorang perlukan dan keperluan mereka semakin canggih. Macam dulu, zaman dulu-dulu saya ingat lagi waktu saya mula-mula masuk kerja, komputer kita share ramai-ramai. Tapi sekarang ni setiap orang ada satu komputer dan boleh bawa balik rumah, buat kerja dari rumah, and komunikasi kalau kita lihat secara virtual, mesyuarat setiap hari secara virtual dan sebagainya. Dan kita boleh jalankan tugasan kita kan secara virtual, ya. And kita lihat juga ada kelahiran unicorn, banyak sangat unicorn di luar sana. Contoh dia kalau kita lihat unicorn ni adalah startup lah, company-company baru yang menyebabkan perubahan business model. So contoh macam Grab, dia tak ada taxi tapi dia provide transportation service kepada seluruh orang di seluruh Malaysia dan juga di banyak negara ya di dunia. Dan contohnya Airbnb, dia tak own hotel tapi dia adalah one of the largest hospitality provider di seluruh dunia. Jadi dia digital ni menyebabkan kita terpaksa menginovasi cara kerja kita, dan mungkin satu hari nanti akan ada company kecil-kecil yang akan produce telecommunications and solutions kepada seluruh dunia. Contoh kalau tak silap yang pertama adalah Elon Musk, dia ada buat SpaceX satellite yang cadangannya adalah untuk connectkan the whole world guna satellite yang saiz dia cuma 10 kali 10 kali 10 cm. So dia connectkan the whole world untuk provide internet to the whole world lah, and that is in a pilot stage for example. And then kalau kita canggih sekarang ni kan, kalau kita lihat jangka hayat syarikat pun semakin lama semakin singkat. Macam zaman dulu-dulu company boleh wujud sampai 60 tahun, ada beratus-ratus tahun pun wujud lagi. Tapi sekarang ni pada tahun 2020, kalau kita lihat ni adalah berdasarkan forecast daripada one of the consultancy firm yang menyatakan jangka hayat syarikat tu mungkin akan jadi kurang daripada 18 tahun. Dan mungkin pada tahun 2027, 75% daripada syarikat S&P 500, maksudnya Fortune 500 ni yang syarikat yang besar-besar gegas di dunia sebelum ni kan, mungkin akan pupus. Because bila kita tengok digital revolution ni menyebabkan terlalu banyak perubahan yang rapid. Jadi sebab tu kita lihat di Telekom Malaysia sendiri, kita perlu berubah ke arah lebih baik, ke arah lebih produktif supaya kita boleh move sejajar dengan perubahan semasa dan supaya kita boleh menjadi lebih relevan kepada pelanggan kita. Dan sebab tu kita menggunakan transformasi agile, dan transformasi agile ni adalah selaras dengan aspirasi kami lah untuk menjadi peneraju digital Malaysia. So kami perlu keluarkan produk-produk yang lebih relevan kepada pelanggan, yang infrastruktur digital, penyelesaian digital dan sebagainya, supaya kita boleh help the nation untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat, supaya kita boleh jadi masyarakat digital, kita boleh grow digital economy dan help jadi digital government. So itu adalah salah satu aspirasi kami, dan perubahan kerja agile ni actually ni dia bertitik tolak daripada visit of our management ke Netherlands pada 2017 kalau tak silap, atau hujung 2016, yang mana diorang visit ING Netherlands, and diorang realise that cara kerja agile ni, sebab ING kalau tengok dari historinya, awal-awal dulu diorang financial giant, tapi bila come dengan startups and so on, so fintech company, so market share makin lama makin merudum. Jadi mereka perlu berubah ke arah lebih baik supaya menjadi lebih relevan kepada pelanggan, hasilkan solution yang lebih relevan, dan diorang mulakan cara kerja agile. Dan our management visited ING and mereka tertarik dengan cara kerja agile tu, and that's why yang they bring back the idea untuk start implement di dalam organisasi kami.
Dan kalau kita tengok ya, untuk transformasi digital ni sangat besar. Dia ada banyak aspek, contohnya digital vision, strategy and governance, and ada digitalization, iaitu generation of revenue from digital solutions, dan digitization, process simplification and automation, dan juga enabler lah. Kalau kita lihat di sini, Agile adalah enabler untuk mempercepatkan digitalization dan digitization. Dan kalau kita lihat ya, dari segi cara kerja Agile, macam mana kita lakukan cara kerja Agile dalam organisasi kami. So pertamanya kita susun semula organisasi kami menjadikan pasukan CRIT, cross-functional squads, yang disusun berdasarkan keutamaan perniagaan. So maksudnya kita susun the squads based on certain mission, dan mission tu adalah berdasarkan satu adalah perniagaan, macam maybe nak grow revenue dan sebagainya, dan keperluan pelanggan. So contoh dapat rating, customer bagi kita rating yang tinggi dari segi net promoter score dan sebagainya. Dan cara kerja kita ubah sedikit, menjadikan perbincangan harian untuk mengenal pasti kemajuan, dan kita ada co-location yang mana kita co-locate together, ramai-ramai dalam satu squad tu kita co-locate together and bincang dengan lebih rapat. Sebab kalau tak, selalunya asyik nak kena ada meeting. Tapi bila kita dah co-locate, dah duduk sama-sama together, jadi lebih mudah, perbincangan lebih lancar dan sebagainya. Dan cara membuat keputusan pun adalah berdasarkan keperluan pelanggan, dan bukan keputusan yang berdasarkan aktiviti atau inisiatif, tapi apa yang penting kepada pelanggan. Dan empowerment lah untuk kita mempercepatkan keputusan, dan pemimpin tu membantu untuk menyelesaikan rintangan. Jadi itu adalah cara yang kita lakukan untuk merealisasikan Digital Malaysia dan cara kerja Agile. So maybe saya nak share panjang pula saya punya penceritaan ni. Is it okay ke? Silakan. Maybe saya nak share sedikit sebanyaklah apa yang kita lakukan di dalam organisasi kami untuk transformasi Agile ni. Sebab Agile ni bukan sahaja cara kerja macam yang saya cerita tadi, tapi ada juga benda-benda lain juga, iaitu kita improvekan tujuan perniagaan, kita jelaskan misi, apa yang kita perlu lakukan, dan misi tu kita pecahkan kepada 2 minggu supaya setiap 2 minggu kita tahu apa yang kita perlu lakukan yang relate dengan a larger vision of the organisation. Dan kemudiannya governance, iaitu cara kita membuat keputusan, kita pendekkan lagi. Katalah sebelum ni mungkin ada 20 step dan sebagainya, so kita pendekkan lagi jadi mungkin 5 step dan seterusnya. Dan kemudiannya macam saya mention tadi, kita ada cross functional team, and cara kerja kita jadikan lebih outcome driven. So sesuatu tu kita kena fikir apa outcome kita nak capai. Outcome tu ada value tak di mata pelanggan dan sebagainya. Dan kemudian ni kita tingkatkan juga kemahiran di dalam Agile, dan pengurusan prestasi pun adalah lebih berdasarkan outcome, dan kita gunakan teknologi yang lebih fleksibel. So contoh, walaupun kita sekarang ni dalam PKP, dalam conditional MCO dan sebagainya, kita setiap 2 minggu kita ada sprint planning. So maybe sekejap lagi saya akan share cara kerja Agile tu. So kita gunakan teknologi untuk membantu kita untuk buat sprint planning yang lebih baik dan sebagainya. Dan pengurusan perubahan, sebab Agile ni adalah salah satu cara kerja yang baru, dia sebenarnya tak adalah terlalu baru, tapi dia memerlukan lebih disiplin dari segi behavior people dan sebagainya. Jadi kita kena educate people yang ini adalah sesuatu yang baik untuk bantu diorang dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di dalam organisasi kami, daripada sebelum ni satu division by division, kan macam contoh dulu kalau katalah dalam IT atau digital team, kita ada journey designer, mungkin ada developer, front end, back end developer, lepas ada solution architect dan sebagainya. Tapi sekarang ni cara kita susun adalah kita pecah kepada squad. So squad satu contoh adalah app squad. So dalam app squad tu kita ada squad leader, ataupun kalau dalam terminologi Agile adalah product owner. Kemudian kita ada scrum master, dan kemudian ni kita ada journey designer dalam tu, marketing team, developer dan solution architect dan sebagainya di dalam satu squad untuk realizekan the mission of the squad. So squad punya mission contoh untuk app squad for example, untuk launch contoh certain features dalam masa sampai hujung tahun, dan kemudiannya untuk mendapat sales yang
lebih baik daripada app tu dan mendapatkan app rating yang tinggi for example. Tu squad tu dia punya mission setiap hari adalah untuk capai aspirasi tu. Dan cara kerja Eja di dalam squad tu dia akan ada, pertama adalah kita rancang, kita akan bekerja dalam masa satu sprint iaitu 2 minggu. So setiap 2 minggu kita akan lakukan cycle yang sama. So kita rancang di awal sprint apa yang penting untuk kita lakukan pada sprint ni and apa yang bawa value kepada pelanggan. Dan kita akan bahagikan tugas lah, orang ni kena buat ni, orang ni buat ni dan sebagainya. So kita berdiscuss together, clarify the roles, clarify the sprint goals dan sebagainya. Dan hasilnya adalah pada end of that particular sesi perancangan ataupun kita panggil dia sprint planning, kita dapat pemahaman jelas tentang matlamat sprint tersebut, apa yang perlu dihasilkan, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Dan yang keduanya adalah tracking ataupun kita panggil daily stand up. Dia 15 minit sahaja untuk kita tengok apa yang dah dilakukan semalam, apa yang akan dilakukan hari ini dan apa isu yang perlu diselesaikan. Dan daily stand up ni sangat penting untuk melancarkan aktiviti kita untuk that sprint lah. Sebab kita perasan kadang-kadang ada separuh squad tu dia macam tak nak lah buat sprint planning dan sebagainya, daily stand up dan sebagainya. Tapi the moment dia tak buat daily stand up, progress tu dia jadi lambat. Ada obstacle yang perlu di-resolvekan tapi tak berjaya di-resolvekan. Kan? Jadi daily stand up ni penting. Dan kemudiannya pada pertengahan sprint kita ada backlog refinement ataupun kita perbaiki lagi. So kita akan prioritize based on sprint yang sekarang ni yang kita dah lakukan, apa kerja yang kita perlu prioritas untuk sprint yang akan datang. So di situ kita tahu apa senarai kerja yang bawa penilai kepada pelanggan dan kita kongsikan pada akhir sprint ni dengan stakeholder kejayaan, hasil dan apa-apa sokongan yang diperlukan. Ataupun kita panggil ni sprint review session. Dan kita raikan kejayaan, kita dapatkan feedback penambahbaikan supaya dan kita boleh improvekan lagi apa yang kita perlu lakukan untuk sprint yang akan datang. Dan akhir sekali adalah muhasabah ataupun retrospektif, yang mana di akhir sprint ni kita fikirkan apa yang berjalan lancar pada sprint ni, apa yang perlu diperbaiki dan apa tindakan untuk memperbaiki. Jadi bila outcome of the retrospektif adalah tindakan yang jelas untuk menambah baik sprint yang akan datang. So kalau kita tengok ni cycle yang kita akan lalu setiap sprint. Sebab tu cara kerja tu jadi lebih tersusun. Dia jadi lebih jelas, matlamat tu jadi lebih jelas. Jadi orang bila dia nak buat sesuatu dia faham, oh ini expectation dia, ini yang perlu dilakukan. Jadi itu yang membantu untuk mempercepatkan transformasi digital. Dan kita ada contoh dekat dalam tim kita ya, ini adalah perjalanan kami. Kita mulakan pada tahun 2017 yang mana kita ada 7 squad dan 116 pasukan. Dan ini kita pilot di Johor. Dan kemudian setelah pilot tu kita realise kita perlukan bantuan untuk membina transformasi Eja kami. Jadi kita mulakan pada kuartal 3 2017 bersama konsultan untuk membantu kami. Kita ada 4 squad pilot dan kemudian 36 pasukan dan 8 Agile Coach dan transformasi. Dan pada tahun 2018 kita kembangkan lagi squad di dalam satu LOB atau line of business, yang mana dalam squad tu ada squad produk, ada squad digital, ada squad sale dan sebagainya, dan 300 ahli pasukan dan ada 25 transformation coach dan transformation team yang pada 2019 kita kembangkan lagi. Alhamdulillah dia dah spread kepada larger seluruh TM. So kita ada 38 squad dan ahli pasukan pun bertambah dan Agile Transformation pun bertambah timnya. Dan pada 2020 Alhamdulillah kita ada 71 squad dan squad-squad yang ada di dalam 2020 ni adalah terdiri daripada digital, kemudian sales, HR pun ada squad juga, Agile squad, kemudiannya ada squad produk, dan juga ada squad robotic process automation. Jadi dia dah berkembang ke seluruh TM dan insya-Allah pada tahun 2021 kita akan expandkan lagi. Dan just to share, even our audit team pun akan mengamalkan
agile auditing. So macam baru-baru ni kita ada session where we train the agile team, audit team on how to do agile auditing dan sebagainya lah, running audit in an agile way. So insyaAllah kalau kita lihat perjalanan dia daripada kecil kita spread, kita go to a larger organisation and dia dah enlarge kepada different types of squad. Okay, so itulah perjalanan agile kami di Telekom Malaysia. Okay, so over to you Cik Faiz. Panjang pula saya cerita. Okay, sebenarnya kalau lagi pun tak apa sebab saya nampak sangat-sangat menarik perkongsian tu. Sampai tahun 2020 tadi dah ada 71 squad ya? Ya, dah ada 71 squad dah, Alhamdulillah. Tahun depan akan bertambah lagi, jadi mungkin akan jadi 100 lebih dah, 100 ke atas. Tapi memang inilah yang kita lihat berlakunya transformasi daripada kecil sekarang ini lebih besar dan macam sebenarnya bila kita tengok betapa menariknya perkongsian seperti tadi bagaimana Telekom Malaysia melaksanakannya dengan gabungan-gabungan daripada pelbagai latar belakang kan. Itu betul. Dan saya kira memang betul seperti mana pengenalan sebentar tadi puan berkongsi tentang dunia sekarang ni dah tak boleh tunggu dah kan. Syarikat-syarikat pun dah tiba-tiba boleh jadi gegasi dan syarikat-syarikat gegasi pun mungkin tiba-tiba boleh tutup kan. Ya, betul. Yang sebenarnya yang kita tidak boleh berada di takuk yang lama, berada di tempat yang sama, kita masih lakukan transformasi. Okey, saya nak puan berkongsi sedikit sebanyak. Bila tadi tentang cara kerja di TM, boleh puan kongsi tentang macam mana hasil dia? Kita nak tahu ni hasil kan, nampak macam sangat-sangat sistematik, sangat-sangat menarik. Jadi kita nak tahu mungkin outcome dia yang puan boleh kongsikan dengan kami, barangkali dapatan-dapatan. Paling penting perkara ini menjadi motivasi kepada kami yang mungkin tak boleh relax lagi ya, tak boleh di tempat yang sama. Kita semua mesti lakukan transformasi segera. Jadi silakan puan. Okay, terima kasih Cik Faiz. Maybe kita boleh lihat kepada slide ni hasil daripada squad agile. Maybe hasil ni saya pecahkan kepada beberapa jenis squad yang berbeza lah. So kita ada squad digital ya, app digital yang mana bila kita run in an agile way, apa yang kita dapat adalah muat turun app tu. Kita nampak perubahan daripada app download daripada berapa ratus ribu dia jadi kepada berjuta-juta. So this 1.9 times better. Sebab bila kita run in a squad, the digital app squad ni, apa yang mereka lakukan adalah, so kalau kita tengok kita ada sprint planning kan every 2 weeks. Dan dalam sprint planning tu kita lihat apa keperluan pelanggan, apa yang mereka perlukan lagi. Jadi macam mana kita nak menambah baik lagi app tu supaya menjadi lebih menarik kepada pelanggan. So ada di dalam tu kita jalankan campaign. So antara campaign-campaign yang perlu dilakukan adalah download the app and then subscribe and then dapat pergi ke UK dulu, ingat tak beberapa tahun yang lepas kan ada campaign tu untuk meningkatkan lagi interest of people untuk download the app and gunakan app tu. Dan sekarang ni kita ada tambahkan reward dan sebagainya. So bila kita run dalam squad dan the team bincang dengan lebih teratur apa yang kita perlu lakukan, and then di dalam squad tu sendiri pun mereka lakukan design thinking, itu sesi empathy dengan pelanggan-pelanggan untuk memahami keperluan mereka, dan diorang lihat juga komen-komen di dalam app dan app review tu untuk tengok macam mana nak perbaiki lagi. So alhamdulillah kalau kita lihat dari segi download dah improve, dan kemudiannya app rating pun alhamdulillah 1.4 kali ganda daripada sebelum ni. Dan alhamdulillah sangat app kami mendapat app yang paling baik dari hari tu ada award, so mendapat the best telco app baru-baru ni. So alhamdulillah sangat, tu adalah cerita hasil daripada squad app digital. Dan kemudiannya kita ada juga produk squad. Okay, produk squad ni ada beberapa jenis produk squad lah. So kita ada cloud, kita ada smart services dan sebagainya.
So apa yang saya nak share adalah di dalam produk Digital Squad ni, apa yang berlaku adalah pada masa PKP baru-baru ni, mereka nak kena lancarkan produk-produk baru. So macam fikir macam mana nak buat produk ni dalam masa PKP ni. Tapi alhamdulillah sangat-sangat ni adalah salah satu success story lah, yang mana produk tu dapat dilancarkan 2 kali ganda lebih laju walaupun dalam PKP. So apa yang mereka lakukan adalah setiap hari diorang memang rapidly bincang macam mana nak launch the produk dan sebagainya. And then semua isu, sebab kalau kita tengok tadi ada daily stand up kan, ada obstacle dan sebagainya. So isu dibincangkan dengan lebih rapid dan penyelesaian isu jadi lebih pantas. Dan alhamdulillah selepas yang ini ada juga baru-baru ni mereka berjaya launch produk dalam masa 2 minggu sahaja. Walaupun dalam PKP. So dengan cara kerja agile. Dan dari segi sale pun sama. Kalau kita tengok squad tu jadi lebih fokus dan pendekatan jualan yang baru dapat dicapai sebab diorang co-locate, diorang bincang sesama, sebab sebelum ni semua unit by unit. Diorang orang sale dengan sale, orang channel dengan channel dan sebagainya. Tapi bila kita run in a squad, semua dalam satu squad yang sama dan alhamdulillah kita mencapai squad tu jadi lebih fokus dan dapat capai hasil jualan 1.3 kali ganda lebih baik daripada sebelum run in a squad, and berjaya quarter 3, quarter 4 hari tu berjaya capai lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. So itulah salah satu squad sale yang kita tengok, dan ada lagi satu squad sale yang saya tak letak dekat dalam ni adalah one of the squads yang berjaya mencapai 6 kali ganda peningkatan sale year on year. Maksud dia tahun lepas sale dia adalah katalah 1 juta lebih, tapi tahun ni dia dah lebih daripada tu, jadi 6 juta lebih, contoh macam tu. So itu adalah antara kejayaan squad sale, dan pengalaman pelanggan pun sama, yang mana jumlah aduan menjadi lebih kurang, 2.2 kali ganda berkurangan daripada sebelum ni. Dan apa yang dilakukan adalah mereka memahami apa masalah pelanggan dan bincang di dalam squad tu macam mana kita nak perbaiki, dan mereka lakukan inisiatif-inisiatif untuk strengthenkan. Dan ini adalah antara squad digital, sales dan sebagainya. Kalau kita lihat dari segi squad HR pun sama, alhamdulillah sangat. Baru-baru ni walaupun kita ada PKP, kita ada squad HR, contoh ada squad future skilling, ada employee branding dan sebagainya. So future skilling squad for example, kita berjaya train orang lebih daripada target, 4 kali ganda tinggi daripada target, kerana mereka bincangkan bagaimana cara untuk innovate dari segi training dan sebagainya. Dan ada salah satu squad lagi kita panggil reskilling. Squad tu apa yang mereka lakukan adalah kita reskill pekerja-pekerja kita. Sebelum ni mungkin kita sebelum ni orang tu tak tahu pasal sale, so kita reskill, kita ajar dia macam mana buat sale dan sebagainya. Dan alhamdulillah sangat squad tu pun berjaya capai lebih daripada 4 kali ganda daripada target, dan mereka berjaya generate revenue yang sangat tinggi, dalam berjuta-juta lah daripada squad member yang orang-orang yang ditrain tu. So kalau kita lihat agile squad ni boleh dijalankan di banyak dia boleh diaplikasikan di banyak tempat lah, dan alhamdulillah ada prestasi dan hasil-hasil dia adalah something yang kami rasa sangat-sangat bersyukur, kerana semua team sangat membantu each other and collaborate with each other and discuss and really run in an agile way untuk menghasilkan outcome yang lebih better daripada sebelum ni. Dan kami juga ada lakukan dari segi survey untuk organisasi, sebab kita nak tengok juga, okay, the squad dah improve, what about the organisation? So kita ada buat soalan yang inilah yang kita buat every quarter. Kita tengok dari segi sokongan atau support, peraturan ataupun the agile rules, and then hasil atau outcome, dan sumber atau resources. So kalau kita lihat alhamdulillah ni sebenarnya dari segi ni dalam 90 sebenarnya ni semua 90 ke atas lah. Nampak macam kecil-kecil sebab dia punya axis tu sebenarnya kita dah letak 90 sebab semuanya 90 ke atas. Okay, so alhamdulillah sokongan daripada the whole organisation sangat bagus. Mereka tahu kenapa perlu buat agile, senang
dengan cara kerja agile, and the management sangat menyokong. And just to share, management memang sangat menyokong agile. Mereka memang kalau ada obstacles, mereka akan bantu settlekan. Kalau yang memerlukan cross function, cross LOB obstacle dan sebagainya. And dari segi cara kerja agile pun nampak penambahbaikan. Ini ada daripada 2019 ke 2020 lah. Hasil ni pun ada penambahbaikan dan sumber pun, resources pun ada penambahbaikan. And mendapat bantuan dan bimbingan daripada the rest of the team dan sebagainya lah. And ini adalah antara feedback rakan-rakan kami lah, squad member, okay, yang agile memberi fokus yang jelas tentang sasaran, perkongsian maklumat dan teamwork antara unit, dan masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan pantas. Walaupun dia baru tapi is very effective untuk enhance productivity dan kerja lebih efisien. So ini adalah kerana cara kerja agile tu sendiri, macam yang saya dah share tadi kan. Cara kerja tu kita rancang the sprint, dan kemudiannya kita buat daily huddle untuk resolve any challenges, and then kita muhasabah diri kita dan sebagainya. Dan ada juga maklum balas lain daripada ahli squad, iaitu dari segi ownership. Ownership tu diorang nampak, diri diorang tahu, oh diorang kena buat apa. Sebab kalau kita lihat dalam sprint planning, kita akan share apa yang expectation, ataupun kita akan ada share this is the sprint goal, and then sprint goal ni kita akan pecahkan kepada sprint backlog. Okay, di sprint backlog ni setiap satu backlog tu kita akan ada user story, iaitu as a customer, I would like to do what, so that apa. So dia lebih kepada apa yang pelanggan nak, dan dari situ kita, setiap user story kita ada acceptance criteria. And dari segi acceptance criteria itu, kita akan tengok okay apa sebenarnya yang kita boleh deliver sprint ni. And also siapa yang akan deliver. And kita akan estimate kerja ni sesuatu yang besar ke kecil ke, apa dependency dia dan sebagainya. Dan sebab tu kalau kita lihat, mereka rasa lebih besar ownership diorang, and they can feel that their contribution is recognized, and they can track the delivery dengan lebih baik, masalah dapat diselesaikan dengan cepat, dan banyak info daripada kawan-kawan diperolehi. Sebab bila you co-locate, dia duduk sama-sama, bincang, bila bincang akan keluar idea-idea baru dan sebagainya. Dan kalau kita lihat inisiatif tu lebih jelas, lebih cepat dan lebih fleksibel, dan task tu boleh diselesaikan in a timely manner lah. So ini adalah maklum balas daripada squad member selepas kita implement agile. So Encik Faiz, itu adalah antara hasil-hasil yang alhamdulillah yang kami dapat sebelum ni lah bila kita implement agile. Okey, kita tengok tadi sebentar tadi dapatan yang telah pun Puan kongsikan sebentar tadi. Kita ada komen daripada Facebook Encik Muhammad Fazwan Zakaria. Puan, tahniah satu perkongsian yang menarik. Kita dah dengar perkongsian kejayaan TM dalam melaksanakan agile. Cuma terima kasih. Kongsikan adakah sebarang penolakan daripada staf TM sebab tu melaksanakan agile ini, dan bagaimana TM hadapinya sehingga berjaya sekarang. Okey, sebelum tu Puan, mungkin juga saya nak Puan terus sambung dengan perkara ini sebagai satu cabaran. Okey. Dapatan kalau kita tengok tadi dapatan Puan tunjukkan kejayaan-kejayaan berganda-ganda kejayaan yang telah diperoleh, tapi sebelum kita mendapat kejayaan itu kan, bagaimanakah orang kata bara yang digenggam tu kan. Kalau kita kan tadi pun soalan yang disampaikan oleh Encik Muhammad Fazwan pun nampak semangat dia dah pun membara. So sebelum tu bara yang digenggam sebelum kita mencapai kejayaan itu, dan bagaimana Puan dan serta tim mengatasinya. Silakan Puan. Okey, terima kasih Cik Faiz. Maybe saya share cabaran pelaksanaan. Memang betul Cik Faiz cakap tu, memang banyak cabaran yang kita hadapi sebenarnya pada awal-awal. Memang bara yang dipegenggam tu lah kan. Sebab kalau kita lihat sesuatu yang bila kita nak hasilkan sesuatu tu, memang kita kena menghadapi cabaran, dan kita kena sentiasa istiqamah dalam menghadapi cabaran tu. Kita kena tak boleh give up, dan kita kena proceed dengan hati yang kental. Memang transformasi agile memang memerlukan hati yang kental.
Sebab kalau nak share is a lot of interesting. So saya rasa cabaran tu sebenarnya adalah satu interesting learning bagi kami. Sebab waktu kita mulakan, just nak share lah when we started the Agile Transformation, kami ada waktu saya tunjuk tahun 2017 tu, 8 tu adalah pada akhir tahun. Tapi pada awal kita start waktu 2017 bulan September tu, kita start 2017 September. Saya ingat lagi sebab saya daripada state, saya kena pergi ke HQ buat Agile. Dan kemudiannya kita start dengan 4 orang sahaja. Dan 4 orang ni semua tak pandai pasal Agile lagi. So waktu tu kita orang kena belajar dan nak belajar pasal Agile tu memang sebenarnya sebab benda yang tak pernah dipelajari sebelum ni. Kita orang ada, bila tanya orang Agile tu apa? Oh, Agile tu office yang cantik. Kan ada orang yang office yang cantik, ada beanbag, ada kapet hijau, semua yang macam. Lepas tu kan ada separuh office ada gelongsor lah apa benda tu. So separuh orang ingatkan oh office yang cantik tu Agile. Ada juga orang yang ingat Agile tu macam oh kita boleh buat semua benda pakai larung aja. Oh tak sebenarnya. Jadi banyak pemahaman orang mengenai Agile tu yang tak clear waktu tu. So kami sendiri pun perlu belajar mengenai Agile dan ini adalah maybe 5 cabaran yang kami hadapi ataupun bukan cabaran lah, maybe kita kata key learning. Sebab bagi saya setiap cabaran tu adalah satu peluang untuk kita mempelajari benda baru dan untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. So yang pertama adalah dia punya persediaan kita. Kita kena make sure kita ada struktur ataupun squad setup yang sesuai untuk cara kerja Agile. Nanti kejap lagi saya akan share lah cara kita susun our squad. Sebab kita orang realise waktu we did the pilot in 2017, 4 squad, kita orang nak cepat. So lepas tu kita orang buat the squad tu, the composition of the squad member tak sufficient. So mula bila kita run macam tak sufficient. Jadi orang macam busy-busy. Kenapa ni kita orang nak kena support lagi and so on kan. Tapi dekat dalam squad tu ada orang yang lakukan some of the work untuk completekan the mission. Tapi ada juga orang di luar yang kena support the squad. So tu yang diorang rasa macam the squad itself is not strong. Dan kita realise that sebenarnya bila kita nak set up squad, paling penting kita kena be very clear of the mission, kemudian composition of the squad member. So sama ada satu squad boleh siapkan kerja tu ke, ataupun 2 squad ke, ataupun 5 squad ke, dia jadi satu tribe dan sebagainya. So itu adalah satu daripada key learnings kami and macam mana kita nak kena perbaiki. Kemudian dia adalah pembangunan pekerja ataupun the people development. Because we realise that when we do Agile, kalau diorang tak faham cara kerja Agile, diorang tak faham about people, about the business direction and so on, agak sukar untuk improve the squad outcome. Then that's why kita start develop competency uplifting program untuk our squad members. Dan kemudiannya adalah tadbir urus ataupun governance lah, operating model kami. Sebab kita realise that bila kita dah run in a squad, kadang-kadang squad tu laju ke depan. Lepas tu tiba-tiba hit a wall sebab dia kena go through the approval process pula yang lama. Jadi what we did was kita buat process simplification and governance simplification untuk strengthenkan untuk accelerate the decision making dan sebagainya. Dan sokongan pihak kepimpinan. Yang ini sangat-sangat penting and alhamdulillah kami merasa sangat bersyukur kerana mempunyai pemimpin yang sangat supportive. So I rasa memang sangat terharu sebenarnya dengan our leaders. Rasa sebab pula tiba-tiba cakap ni. Sebab dia are very supportive. Dia orang macam sanggup turun sebab kita orang ada Agile squad dekat level 17 tapi sekarang ni PKP setutup lah kan bangunan kami kan. Tapi dekat tingkat 17 tu nanti every 2 weeks dia orang akan turun. And then jumpalah squad member, tanya, even sampai ke tahap CEO. CEO sendiri turun, deputy CEO turun. Nak jumpa squad member, tanya ada macam mana progress dan sebagainya. Jadi kan kami rasa sangat bersyukur kerana pemimpin-pemimpin yang supportive untuk memastikan kelancaran Agile dalam keseluruhan syarikat. And I really think that when we do Agile transformation, leadership, involvement and support is very important. Dan kemudian adalah penerimaan Agile di dalam organisasi.
Sebab agile ni adalah sesuatu yang dia tak terlalu baru tapi adalah konsep-konsep baru sikit. So macam contoh cross functional mungkin sebelum ni kita dah ada dalam bentuk dah mungkin sebelum ni bekerja secara cross functional, tapi cara empowerment so dalam agile ni is all about empowerment kan. Jadi mungkin some people tu rasa a bit challenge untuk let go of control dan sebagainya. Jadi mungkin ada some people ada rasa a bit reluctant untuk menerima pada awalnya dan sebagainya. So it's very important for us to educate people and kita kena faham kenapa orang macam mungkin pada awalnya macam kurang menerima dan sebagainya sebab mungkin orang tak faham. Jadi what we learn is that bila kita educate the rest and kita dengar feedback daripada semua. So apa yang kita orang buat pada awal dulu, kita buat floor to floor. Setiap minggu kita ada floor to floor. Kita akan pergi daripada setiap tingkat ke setiap tingkat and kita akan share about agile. And kemudian kita akan tanya diorang ada apa ni pandangan agile, macam mana penerimaan, apakah yang kami perlu perbaiki dan sebagainya. So all the feedback yang kami dapat kita discuss dalam retrospektif and then kita akan improvekan in the next sprint and improvekan lagi in the next sprint. Jadi penting untuk kita make sure the organisation terima agile ni. Sebab sebenarnya agile transformation is people transformation. Dan people transformation is a bit challenging lah at times kan. Jadi kita rasa bila when we do this agile transformation is very interesting because we learn how to work on driving outcome and people in a way. So maybe I share sikit apa yang kami belajar dari segi perjalanan kami untuk squad setup ni. So bila kita buat squad setup, kita realise macam saya cerita tadi, yang pertama adalah squad tu perlu boleh stand on its own. Maksudnya dia boleh deliver outcome. Tapi dia punya squad member, kalau tengoklah kita guna Scrum methodology. Scrum methodology tak boleh lebih dari 9 for example. Tapi within our organisation kita tweak sikit. Kita boleh allow sampai 15 team, people lah dalam satu team. So kita kena tengok mission dia. Kita tengok apa squad mission dan mission tu kena align dengan keutamaan perniagaan dan kita design the operating model untuk setiap cluster. Operating model ni kita selalunya kita guna value chain lah. Dia ada macam kalau dalam value chain tu dia ada innovation and discovery for example, lepas tu ada go to market, go to distribution and so on. So boleh juga guna operating model yang saya share untuk digital transformation tadi. So kita boleh jadikan itu jadi sebagai satu operating model. Jadi kita akan reka our squad setup yang mana kita akan buat work stream. Kita understand that this is the mission. Untuk capai mission ni apa work stream yang perlu ada. Dari situ kita akan tengok who are the resources that are required to realize it. And then kita kena discuss dengan chapter lead ataupun dia bosses untuk releasekan the people for the squad. And then kita akan sebelum kita kick off kita akan train the squad members supaya dia faham ni cara kerja agile. Macam ni kita perlu lakukan apa best practice supaya kita boleh capai aspirasi dan mission dan sebagainya. Dan kemudiannya kita akan kick off dan backlog refinement and then kita buat sprint planning lah and then kita continue running in the sprint dan sebagainya. So ini adalah apa yang kami pelajari dan we realize that step macam 4 ni penting lah dengan 5. Sebab kita kena faham apa tujuan pasukan tu and siapa orang yang perlu ada untuk make sure squad tu complete di dalam squad. So that's the squad setup. Dan kemudiannya adalah program pembangunan. So program pembangunan ni kita bahagikan kepada 3. Sebelum bermula squad, semasa pasukan bermula dan selepas pasukan beroperasi. So kita ada beberapa jenis skill. Satu about facilitation and change management. Kemudiannya business dan lagi satu relate dengan agile. So kita tak ada train orang just on agile sahaja. Kita buat a holistic program untuk develop. So program pembangunan ni alhamdulillah most of it 80% daripada apa yang kami lakukan adalah develop in-house. Kita orang belajar daripada luar dan kita orang develop the training modules semua in-house. And kita ada, kalau lihat di sini kita ada 2 jenis. Satu activity di tempat kerja ataupun on the job
And lagi satu adalah training, structured training lah. Sebab kami realise that structured training tak cukup. Structured training sahaja akan menyebabkan orang lupa. Jadi kalau lihat dekat sini yang gambar-gambar bulat-bulat ni, kalau tengok kat sini banyak sangat yang related dengan on the job training lah, on the job where they practice. Dan adalah sedikit structured training lah di sini. Dan dalam ni kalau lihat contoh yang relate dengan business, kita ada buat forecasting. So untuk agile coaches atau scrum master, kita akan ajar orang macam mana buat forecasting, target setting, business model canvas, value proposition canvas. And then kita ada guide orang design thinking. Dan sekarang ni yang kami lakukan adalah kami dah start juga train orang dalam Lean Six Sigma lah. Macam baru-baru minggu lepas saya ada train on Lean. So Lean ada 5 step: define, measure, analyze, improve dan control. So kita akan go through one by one. Sebab Lean ni is also a technique on problem solving. So dalam Agile is also about problem solving. And kita ada incorporate juga dalam ni score maturity index, macam mana nak manage agile activities. Dan certification pun alhamdulillah kita ada certification program di luar lah. Yang ni je yang program luar. PSM 1, Professional Scrum Master 1 and 2, and IC Agile Coach. Dua ni. Dan kita ada juga lah macam PSPD, DevOps dan sebagainya. Tapi the ones yang kita wajibkan adalah ni dua lah untuk our people. Dan kalau kita lihat, bila pasukan dah beroperasi, kita akan ada coach klinik. So setiap sprint kita ada coach klinik. Dan coach klinik ni adalah untuk setiap coach perbaiki diri mereka sendiri. So kalau kita lihat sebelum ni performance management ataupun performance conversation dalam masa setahun sekali contohnya, ada separuh orang buat setahun sekali. Tapi di dalam Agile punya team, pasukan kami, kita buat 2 minggu sekali. So kita tengok area mana yang kena perbaiki. Jadi lebih panjang masa yang boleh sesi untuk perbaiki dan lebih banyak improvements yang kita boleh lakukan. And kita ada banyak hurdles yang mana dalam hurdle tu kita lakukan perbincangan, kita buat value tree analysis, kita tengok okay ini adalah masalah yang kita hadapi, okay apa value driver dia, macam ni kita nak resolve kan. So those are the things yang kami lakukan untuk membangunkan our team. Dan kemudian ni kita ada juga squad leader atau product owner lah, sama juga. Kita akan ada, sebelum bermula kita akan train diorang dan kemudian ni semasa pasukan nak start kita akan buat dengan diorang together, the vision, the mission, the charter dan sebagainya. And ni bila pasukan dah beroperasi ada juga program-program untuk meningkatkan keupayaan mereka. So kita ada on the job dan kita ada kita ada training lah. And dia cover juga development of leadership and change management. And then kita ada cover business dan ada agile. So sama juga dengan squad member. Squad member pun kita ada development program. So kami banyak buat in-house development, and in-house development ni kami improve from time to time. So every time kita dapat feedback je kita akan improve lagi. Setiap kali ada session, yang ni kita improvekan lagi. Kita banyak buat retrospektif lah. So itu adalah antara ciri-ciri program pembangunan. Dan kemudiannya simplification, kami ada juga buat simplification. So contoh kita ada buat simplification of approval process dalam salah satu LOB, and kita ada buat ideation lab, and kita ada buat juga state operating model improvement yang mana kita percepatkan lagi keputusan dalam beberapa area lah. Yang ni agak besar projek ni sebenarnya, yang melibatkan beratus-ratus orang yang kita lakukan dalam masa untuk design, untuk baseline dan sebagainya, sebab dia cover end to end dari segi infrastructure, produk, customer campaign, channel dan sebagainya. So kita buat all these things. Dan kemudiannya kepimpinan dalam organisasi. Kepimpinan ni memainkan peranan yang penting. Satu adalah diorang kena bagi pandangan yang jelas. Sebab kalau pemimpin tak bagi value, tak bagi pandangan yang jelas, yang outcome driven, macam a bit challenging nanti for the team to understand. Dan kemudiannya pemimpin-pemimpin perlulah mengikuti, join, participate in the Agile punya ceremonies, and then empower the team dan support ambiguity. Sebab dalam Agile ni
It's about fail fast, fix fast, learn fast. Fail fast, learn fast, fix fast, and ambiguous. Sebab kadang-kadang dunia kita sekarang ni ambiguous. Terlalu banyak benda yang kita tak pasti. Jadi pemimpin kena open untuk support the ambiguity. Dan juga pemimpin support untuk obstacle management lah. So kalau kita lihat di sini kita ada sesi perbincangan bersama pemimpin setiap minggu ataupun kita panggil tribe huddle. So tribe tu kita bincang dengan tribe leader and then kita ada walk through kepimpinan. So macam nanti leadership akan turun untuk just walk through the squad, the table dan jumpa semua orang dan sebagainya. And kita ada buat showcase yang kita invite daripada CEO sampailah ke all walks of life lah supaya mereka faham mengenai progress agile dan macam mana nak perbaiki. And lagi satu adalah penglibatan seluruh organisasi lah, yang mana kita kena educate the whole of the organisation kan. Jadi bila kita educate the whole organisation tu kita ada satu adalah creating the climate for change. So di sini kita akan share mengenai agile, apa itu agile, kita buat floor to floor, kita share about agile dalam jom bersama, our town hall dan sebagainya. And then development daripada tak tahu kepada I support you. So kita buat banyaklah, kita ada buat webinar, kita buat agile di dalam EDM lah, success story. So kita nak create that interest. Apa agile ni, macam mana dia orang buat ni? Nak tahulah juga, nak practice juga, something like that. And then kita ada momentum, sustaining momentum. So kita continue. So dalam every 2 weeks tu kita akan share success story of the squads. So macam the squad sendiri rasa satisfied sebab diorang punya kejayaan di-share kepada seluruh organisasi. Dan kita ada buat webinar juga. So setiap bulan kita ada webinar yang mana kita share cara kerja agile oleh setiap squad. So dalam webinar tu the tribe leader atau squad leader yang akan share. And then macam mana cara kerja agile membantu mereka di dalam menghasilkan kejayaan yang lebih baik lah. So ini adalah the key learnings yang kami dapat sepanjang 3 tahun kami buat agile transformation. And memang banyak sangat, saya rasa banyak pengalaman. Saya punya team selalu cakap diorang rasa diorang duduk dalam agile ni 2 atau 3 tahun sama dengan 5 tahun kerja kat tempat lain. Sebab dia macam terlalu banyak benda yang rapid and also they have to improve. And kami try as much as possible to support each other. And penting sangat kalau the leaders and the team member open for feedback, and lepas tu diorang bila open for feedback tu kita ambil feedback tu sebagai macam mana kita nak perbaiki. Macam contoh baru-baru ni kita ada buat tribe maturity level ataupun maturity level untuk setiap anggota squad sampai ke pemimpin. So lepas tu macam saya sendiri, my team akan evaluate diri saya and bagi feedback. And kami akan, bagi saya macam feedback yang mereka bagi adalah satu yang bagus. So bila diorang bagi feedback, kita kena macam berterima kasih kepada mereka and tengok macam mana nak perbaiki dan sebagainya. So itu adalah antara key learnings lah yang kami hadapi, kami learn daripada our journey 3 tahun ni. Alright, so itulah dia our key learnings dia. So over to you Cik Faiz. Okey, itu dia sebentar tadi. Banyak pembelajaran, pengajaran yang berlaku sepanjang 3 tahun tu. Saya paling suka istilah I support you tu. Okey. Maksudnya akan ada elemen-elemen tersebut dan apa yang diceritakan sebentar tadi juga, bagaimana leadership ataupun top leaders yang sangat-sangat support perkara ini. Saya lihat bagaimana ianya menjadi antara solusi. Cabaran-cabaran itu mungkin orang kata apa dapat kita hadapi dengan mudah, dan akhirnya saya kira teknik-teknik pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan oleh TM telah pun menyelesaikan satu hasil, menyelesaikan pelbagai masalah. Walaupun banyak perkara macam Puan cakap tadi yang rasa macam 5 tahun walaupun baru 3 tahun, tetapi ianya itulah yang kita inginkan. Maksudnya itulah yang kita dapat khazanah pengalaman itu ya. Okey, baiklah. Saya tadi kita ada banyak orang ataupun persoalan-persoalan yang berlaku yang ada dekat Facebook sana. Mungkin kita nak jawab di hujung sekali nanti. Okey. Kita ada beberapa persoalan sebab saya lihat mungkin para penonton kita dah pun bersemangat bila Puan cerita tadi pengalaman TM,
macam-macam perkara yang terbaik dan juga bagus berlaku. So mereka pun ada pertanyaan-pertanyaan dan juga persoalan. Apapun, kita simpan dulu soalan itu, kita akan tanya di hujung sekali siaran kita pada hari ini. Selepas ini kita akan berehat seketika. Kita akan saksikan sedikit video sedutan apa yang difikirkan oleh kalangan staf di SDEC ni tentang Agile. Dan seterusnya kita akan terus bersama dengan Dr. Syahizan, Profesor Madya Dr. Syahizan, CIO UTM Digital, bagi menerangkan dan berkongsi pengalaman Agile di Universiti Awam. Jadi sama-sama kita saksikan. Dalam grup Agile ni dia kena ada 3 member, leader dengan coach. Jadi masing-masing ada peranan lah. Praktis dalam cara kita membuat kerja kita lah. Kerja tu kalau saya sebagai development system, so konsep cara kita study requirement sampai ke kita produce the product. Agile tu dia boleh mengubah sesebuah organisasi. Dia lebih kepada pola pemikiran ataupun mindset dan semangat kita lah untuk berkolaborasi dalam satu-satu pasukan. Saya rasa Agile ni satu proses yang akan membantu proses kerja yang sedia ada ni menjadi lebih efektif dan berkesan. Tapi kalau kita buat pelaksanaan ni nanti lebih cepat sikit lah apa-apa yang kita cuba selesaikan nanti. Agile ni penting bagi pembangunan sistem kot. Untuk keperluan teknikal mungkin tak berapa nampak menjurus ke arah penggunaan Agile tu, tapi untuk pembangunan development system, Agile memang sangat penting. Pentingnya Agile tu bagi saya penting untuk kita kerja macam ni kan, penting. Bagi saya penting sebab dia nak mudahkan kita nak buat sesuatu untuk capai matlamat kita. Untuk mempercepatkan kita lah, proses yang mempercepatkan kita untuk settlekan satu projek tu lah. High value working app and development management tools. Simple, express, cekap. Efficient, teamwork dengan efektif. Cepat, mudah, bagus. Ya, setuju, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Lensa Digital Institut Sains Islam Malaysia kerana sudi menjemput saya untuk membincangkan dan membentangkan berkenaan dengan UTM Smart. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Syahizan bin Osman selaku pengarah UTM Digital Institut Teknologi Malaysia. UTM Smart merupakan aplikasi apps yang kita bangunkan dengan menggunakan teknologi Agile. Dan yang pertamanya kita lihat siapakah yang terlibat untuk menjayakan sistem ini ataupun aplikasi ini. Dan kalau lihat di sini, untuk tim UTM Smart, ianya bukanlah satu jumlah yang ramai pesertanya, ahlinya. Kalau lihat di sini, kita hanya ada kekuatan kita adalah 5 orang. Dan ianya diketuai oleh Encik Azmi bin Kamil selaku Scrum Master dan yang lain merupakan tim pembangun. Kalau kita lihat di sini, sebelum satu-satu aplikasi tersebut ingin dilaksanakan, maklumat kita akan dapat daripada product owner, iaitu sama ada contohnya kita punya product owner adalah HR, bendahari dan sebagainya. Ianya akan dihantar kepada solution designer untuk menyemak desain, proses kerja dan sebagainya, dan seterusnya barulah kita akan serahkan kepada pihak tim pembangun. Untuk UTM Smart, kami menggunakan konsep Agile Scrum, di mana kalau kita lihat, ini adalah dia punya proses kerja.
iaitu bermula daripada input daripada user, customer, kemudian kita ada tim kedua, okey, seterusnya akan pergi ke Scrum, okey, sprint review, hinggalah menjadi satu persatu produk akhir. Dan ini adalah proses kerja yang kita laksanakan bermula daripada kita mendapatkan apakah backlog satu-satu aplikasi tersebut. Kemudian kita akan membuat perancangan sprint yang kita akan laksanakan. Dan apabila kita bercerita berkenaan dengan sprint, ianya bukanlah satu tempoh yang panjang mengambil masa 6 bulan untuk kita laksanakan sebagai satu sprint. Kebiasaan untuk satu sprint, ianya jangkaan baiknya adalah di antara 1 hingga 4 minggu. Dan pihak Scrum Master akan melaksanakan proses kita namakan sebagai burn down up chart untuk melihat berkenaan dengan aplikasi yang kita nak bangunkan. Dan kalau kita lihat di sini, antara aktiviti-aktiviti yang kita akan laksanakan untuk menjayakan satu-satu projek adalah dengan mengadakan daily stand-up meeting, sprint review dan juga sprint retrospective. Dan ini merupakan antara contoh berkenaan dengan stand-up meeting. Dan untuk stand-up meeting, yang terlibatnya bukanlah tim pembangun sahaja, ianya juga turut dihadiri oleh owner-owner yang lain. Kebiasaannya kalau kita namakan sebagai stand-up, semuanya kena berdiri dan semuanya kena melaporkan apa aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Antara yang perlu dijawab semasa stand-up meeting, contohlah kita lihat saudara ini memegang satu bekas air. Beliau akan menerangkan apakah yang beliau telah laksanakan semalam, apakah yang beliau akan laksanakan pada hari ini, dan apakah kekangan yang beliau hadapi. Dan sekiranya kekangan tersebut tidak dapat diselesaikan di peringkat bahagian, maka ianya akan diserahkan kepada pihak pengurusan atasan. Dan untuk stand-up meeting dan juga proses pelaporan, kita menggunakan konsep 24, 48 dan 72. Kebiasaannya, bila sebut 72 jam, masalah tersebut jika tak selesai, ianya akan sampai ke pengetahuan saya. Dan ini adalah berkenaan dengan Agile Board. Dan kalau kita lihat di sini, Agile Board akan memaparkan maklumat-maklumat berkenaan dengan aktiviti-aktiviti ataupun apa yang dilaksanakan sepanjang satu sprint. Apa yang telah kita laksanakan, apa yang kita nak improve, apakah yang kita nak commit. Itu antara contoh Agile Board. Sebab Agile Board ini adalah sebahagian daripada keseluruhan Agile Board yang ada. Dan kita tak boleh lari daripada mengadakan perbincangan dengan pengguna. Untuk perbincangan dengan pengguna, terpulang kepada kita sama ada nak berbincang di tempat kita ataupun kita berbincang dengan pengguna di PTJ mereka. Dan untuk menjayakannya, selain daripada kita kena mengubah proses kerja, pembangunan sistem, kita juga kena menggunakan teknologi supaya ianya mudah untuk kita melaksanakan pemantauan. Dan antara teknologi yang kita gunakan adalah Agile Tools, di mana kita menggunakan Tiger dan juga ClickUp. DevOps Tools, Renogen, Collaboration Tool, kita menggunakan Telegram. Dan selain daripada itu, kita juga menggunakan SourceTree, Visual Studio, Postman sebagai integration tools kita. Dan untuk kita membangunkannya, kita menggunakan Ionic, Microsoft.NET dan sebagainya. So, ini adalah ekosistem, ini adalah perisai-perisai yang kami gunakan. Dan yang ini adalah contoh penggunaan Agile Tool, iaitu ClickUp. Dan jika kita lihat di sini, dengan menggunakan Agile Tool ClickUp, ianya ada menyatakan apakah task-task yang kita akan laksanakan. Kemudian kita serahkan kepada siapa? Contohnya dekat atas ni kita serahkan kepada Puan Hajar. Dan bilakah ianya diserahkan, tarikh akhir dan apakah dia punya progres. Dengan kata lain, kita boleh membuat pemantauan terhadap
apa-apa aktiviti pada sprint tersebut. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan integration tools yang kita namakan sebagai GitLab. Dan untuk GitLab ni kita boleh tahu perjalanan satu-satu kod tersebut. Okay, apa dia punya branch, adakah ianya telah diselesaikan ataupun tak, dan sebagainya. Yang seterusnya adalah collaboration tools, iaitu Telegram. Okay, contohlah, nama staff tersebut adalah Muhammad Syafiq. Apabila Muhammad Syafiq telah commit, okay, satu mesej akan dihantar Telegram kepada semua yang terlibat berkenaan dengan apa yang Encik Muhammad Syafiq telah laksanakan. Dan di sini kita boleh pantau apa yang staff telah laksanakan. Okey, yang seterusnya adalah berkenaan dengan timeline projek, dan kalau lihat di sini, ini merupakan timeline sepanjang 1 tahun. Dan kalau kita lihat untuk timeline ini, ianya bermula pada 2018 untuk versi 1. Okey, kemudian kita berubah versi 2 pada 4 Mac. Yang itu kita tak gunakan konsep agile, kita gunakan kaedah tradisional. Dan apabila kita menggunakan kaedah tradisional, berlaku kelewatan, ambil masa yang lama untuk kita siapkan satu-satu modul. Okey, dan kalau kita lihat di sini, okey, kita hanya bermula menggunakan agile, konsep agile adalah pada sprint 2. Okey, yang ini pun di peringkat awal itu dalam proses penyelesaian diri. Sebab itu kalau kita lihat dia punya pergerakannya agak perlahan. Ianya digunakan sepenuhnya pada versi 3. Okey. Dan kalau kita lihat setiap 2 ataupun 3 minggu kita kena keluarkan hasil dan versioningnya pun akan meningkat. Okey. Sprint 4, sprint 5, 6 hinggalah kepada sprint 10 pada 17 Disember versi 4.11. Dan sepanjang daripada Mac kepada Disember 2019, kita telah menyiapkan sebanyak 53 modul baru. Dan ini merupakan antara contoh modul-modul yang telah kita hasilkan. Okay, kalau kita lihat bermula dengan 10.8.7, iaitu 10 untuk modul pesara. Okey, ada 8 yang kita dah bangunkan melibatkan modul staff, dan 7 adalah modul pelajar. Seterusnya pada next version kita dah tambah lagi daripada 10 menjadi 13 untuk modul pesara, 8 menjadi 10 dan juga 7 menjadi 9. Dan yang ini kalau kita lihat di sebelah kiri, ini adalah modul-modul baru yang telah kita bangunkan. Contohnya berkenaan dengan sistem payment, okey, parcel dan juga vehicle sticker status. Dan untuk pensyarah, kita ada memaparkan maklumat berkenaan dengan pendaftaran, kehadiran dan juga maklumat student. Okey, so proses tersebut berlangsung lagi, dan kalau kita lihat, yang ini adalah antara perkara yang kita telah laksanakan untuk version 3.1. Okey, kita membuat personalized login, okey, kemudian charity, zakat, potongan cukai berjadual. Okey, itu adalah untuk versi 3.1, dan untuk 3.11 kita tambah lagi modul-modul baru seperti freshies, guide. Yang ini adalah untuk pelajar yang baru mendaftar di UTM. Kemudian kita ada masukkan maklumat asrama, okey, beasiswa, okey, iCare, pembayaran bil dan sebagainya. Dan yang ini pula adalah apa yang kita laksanakan sepanjang tahun 2020. Dan kalau kita lihat untuk tahun 2020, kita bermula dengan versi 12 dan kita berjaya siapkan hingga ke versi 4.34, iaitu sebanyak 22 cycle yang telah kita
laksanakan. Okey, dan kita boleh tengok antara satu sprint dengan sprint yang lain. Dan untuk sepanjang tahun ini kita telah mengemas kini rupa paras kita punya apps tersebut, dan kita telah menambah 15 modul yang baru. Dan ini antara perkara-perkara yang telah kita laksanakan. Antaranya adalah kita membuat semula design reka bentuk kita punya apps, okey. Kita perkemaskan kita punya maklumat berkaitan dengan payslip, room booking, okey. Dan untuk contohnya 4.11 kita telah menambah beberapa modul tambahan yang kita rasakan sesuai, iaitu PG supervision, thesis journey, dan juga kita membuat menyelesaikan masalah bugs yang ada dekat versi yang sebelumnya. Okey, yang ini pula adalah maklumat berkenaan dengan gerak kerja modul baru untuk versi 4.18 seperti profile, hair screen, dan juga 4.19 staff movement. Dan untuk staff movement adalah kita sediakan semasa kita berada dalam situasi MCO, iaitu Movement Control Order, di mana staff tidak dibenarkan untuk masuk ke universiti. Dan apa yang kita laksanakan, staff boleh check in dekat mana mereka berada, dan check in tersebut kita ambil kira sebagai salah satu bukti kehadiran staff tersebut. Okey, pada versi 4.20 kita melaksanakan penambahbaikan staff movement, isi form, dan pada versi 4.27 okey, ada birthday wish, di mana apabila seseorang tersebut tarikh lahirnya pada hari tersebut, maka kita akan keluarkan birthday wish dekat mobile phone mereka. Okey, dan yang ini adalah yang terkini, iaitu versi 4.29. So antara versi ini kita masukkan maklumat berkenaan dengan penggunaan internet di UTM, okey, digital care, zakat harta, dan juga apa jenis pembayaran. Dan apa yang boleh kita rangkumkan, inilah hasil kerja apa yang telah kita laksanakan daripada Mac 2019 hingga sekarang. Dan secara umumnya ianya kita bahagikan kepada kita punya stakeholder kita yang terdiri sama ada pelajar, staf, dan juga pensyarah. Dan ini adalah kita punya statistik penggunaan. Dan kalau kita lihat di sini, secara umumnya hampir lebih daripada 95% staf dan juga pelajar telah menggunakan apps ini. Dan kalau kita lihat di hujung, Huawei, okey, ini merupakan kemudahan baru yang kita sediakan, sebab sebelum ini apps Huawei berada dekat Android, dan apabila berlaku pemisahan di mana Huawei ada App Store-nya, maka kita pun telah membuat software tersebut dan kita letak di Huawei Apps. Okey, ini adalah jumlahnya. Secara umumnya dengan menggunakan teknologi Agile telah banyak membantu kita mempercepatkan lagi kitaran dan membangunkan sistem, kerana satu-satu kitaran itu ianya mengambil masa 3 ataupun 4 minggu untuk selesai, berbanding dengan apabila kita menggunakan kaedah tradisional, kadang-kadang mengambil masa 2 bulan, 3 bulan untuk menyelesaikan satu-satu perkara. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan. Itu dia sebentar tadi daripada Profesor Madya Dr. Muhammad Syahizan Osman, CIO UTM Digital, atas perkongsian beliau berkenaan dengan pengalaman UTM Digital dalam pelaksanaan Agile. Kita dapat lihat dia sebentar tadi bagaimana Profesor Madya Dr. Syahizan berkongsi tentang hasilnya, tentang bagaimana pendekatan dan juga pelaksanaan mereka di sana. Saya kira mungkin Puan Charliza
boleh berikan maklum balas ataupun dari konteks Universiti Awam terhadap pelaksanaan Agile ini dalam transformasi digital. Silakan Puan. Okay, terima kasih Cik Faiz. Saya nak ucapkan tahniah juga kepada UTM atas kejayaan transformasi Agile di sana. Saya rasa UTM outcome dia sangat impresif kalau tengok banyak features atau releases yang being done dekat dalam app UTM. And sebenarnya saya pun kira alumni UTM jugalah. So dulu saya ambil masters di UTM. Jadi rasa sangat tengok macam really proud of UTM for the accomplishments yang diorang capai dalam masa setahun. Dalam masa kira dari bulan 3 kan diorang start sampai sekarang, macam a lot of accomplishments yang diorang capai running in an agile way. So congratulations kepada UTM. Okay, jadi maybe kalau dalam university awam ya, ataupun any university, kalau kita lihat di dalam slide ni, kalau lihat ramai ataupun banyak sebenarnya universiti yang dah start implement Agile ni di dalam dia institution. So contoh di sini kalau tengok University World News, ada cerita pasal universities becoming more agile, and then about equipping the students for the future and using agile method for higher education. Dan Open University pun ada juga menggunakan agile dan sebagainya. So agile ni boleh digunakan di mana-mana industri. Di university especially, because kalau kita lihat di university, the agile ni is about how do we create innovative solutions ataupun products for our customers, which are the customer untuk industri adalah students lah kan, one of the customer kan. So students macam ni kita nak create innovative learning methodology, macam ni kita nak gunakan big data analytics dan sebagainya supaya kita boleh improvekan the outcome of students sebagainya. Dan bila kita nak buat projek-projek yang melibatkan innovative learning methodology, big data analytics dan sebagainya, kita boleh gunakan cara kerja agile. So kita pecahkan kepada sprint, macam kalau tengok tadi UTM kan, dia ada sprint planning, and then dia buat frequent releases. Ada banyak releases tadi kalau tak silap. Tadi macam ada 10, 8, 9 releases kan, ikut different categories of features dekat dalam app tu itself. So mungkin dekat dalam university pun yang lain-lain kita boleh gunakan cara kerja agile untuk kita plan apa innovation yang kita nak buat untuk the student for the next 2 weeks, for example. And also kepada innovation kepada tenaga pengajar. So mungkin tenaga pengajar pun untuk memudahkan diorang plan dia punya learning, plan the courses that needs to be delivered dan sebagainya. So it can be implemented dalam university. And basically macam saya mention tadi nak buat curriculum dalam bentuk digital and just in time learning lah versus ijazah. So these are all of the new way of learning yang kita boleh gunakan, and untuk innovate yang kita gunakan cara kerja agile untuk develop all of this new curriculum and so on. So contoh sebab kami macam saya buat 2 kerja. Satu adalah saya buat agile transformation and saya juga buat learning and development. So dalam learning and development, saya buat learning and development strategy. Even dekat dalam agile pun saya ada agile learning and development modules. So apa yang kami buat adalah kita gunakan agile methodology untuk develop digital content. So setakat ni alhamdulillah kita dah develop 5 digital content on agile. Walaupun guna dalam PKP dan sebagainya, dan kita guna cara kerja agile. Kita plan our sprint, dalam masa 2 minggu tu nak deliver macam apa, and then assign the roles accordingly, and then kita buat the daily huddles untuk make sure that apa yang kita dah plan tu untuk digital content tu kita boleh capai, and then kita buat retrospective, value refinement dan sebagainya. So I think it will be similar juga dengan universities. So satu adalah content creation. And then it's about easing the journey. Kan kalau kita lihat dari segi universities kan, it is all about the learner's journey. So learner's journey dia ada
dari segi kita macam kalau dekat kami, kita start daripada I discover the learning. And then I join. So I join tu saya apply the training and so on. And then I learn. And then I engage. Mungkin engage coaches ataupun kita punya mentor dan sebagainya. Lepas tu I assess and then I promote, for example. So itu adalah learner journey. So dekat dalam university pun maybe kita boleh bila nak buat cara kerja agile tu we can design the learner's journey. And then kita create user stories based on each of the journey. Dari user story tu then kita come up dengan this sprint kita nak releasekan user story yang mana. So user story ni is like dalam bentuk pengalaman pelanggan lah. As a customer ataupun as a student, I would like to have an easier discovery of courses, for example, through learning catalog. So that can be one release which can be run in one sprint, for example. Okay, so itu adalah cara yang kita boleh lakukan lah di university. And then lagi satu adalah kalau kita lihat di sini, agile ni adalah pilihan sesuai kerana dia berdasarkan pembelajarannya dynamic, and then untuk remove bureaucracy dan innovate menggunakan pelibatan pengguna. So maksud dia dalam agile ni kita buat design thinking juga dengan customer. So customer you all adalah students lah, and also the trainers, the lecturers. So the lecturer pun adalah customer, so internal customer. External customer adalah students and parents, for example. So sebab kalau kita lihat cara kerja agile is all about putting value in the eyes of the customer, doing what is most valuable in the eyes of the customer. Jadi agile ni memang definitely can be implemented di university awam dan university private. Contoh baru-baru ni kami ada collaboration dengan salah satu universiti di luar negara, dan universiti tu pun menggunakan agile. So kita orang luar universiti tu based di France, Switzerland kalau tak silap, ada branch di Singapore. So kita orang memang buat sprint planning dengan diorang every 2 weeks. So dia ada rep daripada universiti tu untuk kita discuss the learning materials, the learning methodology and so on untuk our people. So those are the things that we do lah, and we run it in an agile way. So dia jadi lebih tersusun, sebab kalau kita tak run in an agile way, kita tak dapat pandangan yang jelas. What's the progress, apa sebenarnya kita nak deliver these 2 weeks dan sebagainya. So it's actually dia memang pilihan sesuai lah and boleh diimplement. And tadi UTM sendiri pun ada showcase how it is being implemented di dalam university itself. So that's about it lah untuk sharing on how agile can be implemented di university. Okey, terima kasih Puan. Satu pandangan yang jelas, dan saya juga tertarik serta terbukalah juga mindanya kan bila tengok rupa-rupanya agile ni boleh dilaksanakan, dipraktikkan, diimplementasikan di mana-mana sahaja, terutamanya kalau macam universiti ataupun institut pengajian tinggi ni, termasuk dalam PDP pun boleh boleh dipraktiskan juga ya. Boleh yang Puan kongsikan sebentar tadi. Baiklah, kita ingin melihat juga dalam satu soalan kerana di Facebook sana ada beberapa soalan-soalan yang telah pun dipilih. Jadi kita cuba tengok soalan-soalan yang boleh kita pilih. Okey. Kita ada satu soalan ini, mungkin dalam 1-2 minit Puan mungkin boleh berikan orang kata apa jawapannya tentang persoalan daripada Cik Sabri Iman. Adakah budaya kerja agile dilaksanakan dalam software development sahaja termasuk projek ICT yang berkaitan dengan ini, atau ia boleh dipraktis dalam keseluruhan ekosistem ICT termasuk infrastruktur ICT, perkhidmatan ICT dan sebagainya? Mungkin dalam 1-2 minit Puan boleh berikan maklum balasnya. Silakan. Okey, boleh. Terima kasih Cik Faiz, and terima kasih Cik Sabri for the questions. Okay, maybe saya boleh share feedback on this question lah, sama ada dilaksanakan dalam software development termasuk dengan ICT. Sebenarnya boleh be implemented di dalam projek ICT
dan infrastructure development dan sebagainya, because kalau lihat dari segi cara kerja Agile ni, it's all about kalau lihat kita ada planning, sprint planning, what we need to do, and then we look at the progress of what we have planned for that 2 weeks. And then apa obstacles yang perlu diperbaiki, perlu diresolvekan, dan kemudiannya kita refine balik our key priorities untuk the next sprint, dan kita buat retrospektif untuk perbaiki. So sama juga kalau projek infrastructure ICT, perkhidmatan ICT for example, it's about contoh network development ataupun cloud development. I nak share, kita ada satu squad yang namanya AWS. And kami memang dalam tu is all about cloud solution and development lah. Dan dalam tu our squad member adalah Amazon sendiri, daripada Amazon. Dan kemudian dia ada our sales team, our product team dan sebagainya. So dekat dalam tu itself kita boleh nampak sebenarnya cara kerja Agile ni can be implemented in ICT development sendirilah, termasuklah cloud dan sebagainya. So it is implementable. Because cara kerja ni sebenarnya boleh diaplikasikan di mana-mana. Even di rumah pun boleh. Saya sendiri pun mengamalkan cara kerja Agile untuk self development saya. So contoh macam saya perlu improvekan myself. Ada 7 area in diri saya yang perlu diperbaiki. Saya gunakan cara kerja Agile. So saya rancang setiap 2 minggu apa yang perlu saya perbaiki, dan lepas tu saya tengoklah daily apa obstacle dan sebagainya. So it is applicable in a lot of situations. Okay, itu dia Puan. Terima kasih banyak-banyak atas segala persoalan-persoalan yang telah pun terungkap sudah. Dan mungkin sedikit kesimpulan sebelum kita berakhir pada hari ini. Okay, terima kasih Cik Faiz. Saya rasa first and foremost, sebelum kesimpulan saya nak ucapkan terima kasih to the audience for sharing, for being here in this Lensa Digital. It's really appreciated. Dan maybe sedikit kesimpulan adalah Agile Transformation ni mungkin sebenarnya sesuatu yang sebenarnya dah lama, tapi mungkin kita baru nak start implement. And syarikat kami pun baru implement masih 3 tahun, and it is an interesting journey, and it is all about people and business transformation. And insyaAllah kalau kita istiqamah and kita really percaya in the values being advocated by Agile, insyaAllah kita boleh capai kejayaan tersebut. And it is all about collaboration with everyone. And also understanding having a clear understanding of apa visi yang kita perlu capai, misi kita, dan macam mana kita boleh deliver dalam bentuk Agile Squad and run it in the Agile way of working. Okay, so itulah kesimpulan saya untuk hari ini. Baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Puan Syahliza, Head of Agile Transformation Telekom Malaysia, atas perkongsian beliau pada hari ini yang begitu bermanfaat. Saya kira khazanah ilmunya sangat-sangat tinggi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita timba dan kita praktiskan, kerana perkara ini mampu mencipta impak yang lebih baik terhadap semua pihak, termasuk dalam organisasi yang sedang kita jalankan ini. Baiklah, hari ini topik bertajuk Agile Speed Up Your Digital Transformation Journey adalah sesuatu yang kita kira sesuatu yang mesti kita mulakan daripada sekarang, dan juga kami daripada pihak kru produksi juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton serta semua pihak yang telah pun bekerjasama di dalam menjayakan rancangan Lensa Digital ini. Terima kasih sekali lagi Puan Syahliza. Jadi dengan itu semoga kita dapat berjumpa lagi dalam masa yang lain, insyaAllah hanya di Lensa Digital. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat serta keluarga baginda. Salam ilmu nakli dan akli. Alhamdulillah bertemu kita dalam program Lensa Digital secara maya. Pertama sekali saya merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala
kerana kurnianya kita berjaya bertemu di dalam program ini, dan saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua kru yang terlibat dalam menjayakan program ini, terutamanya pihak industri dan juga Universiti Awam yang terlibat menjayakan program ini. Matlamat lensa digital ini adalah untuk kita kongsikan pengalaman dan juga teknologi terbaru seperti IoT, Artificial Intelligence, blockchain dan sebagainya untuk kita kongsikan bersama peneraju-peneraju ICT di agensi kerajaan maupun institusi pendidikan. Kita bawakan daripada pihak industri maupun penyelidik ataupun individu tertentu yang berkemahiran tinggi sebagai tatapan dan rujukan peneraju-peneraju ICT di luar sana. Sebarang cadangan dan komentar bagi program ini silalah ajukan kepada lensadigital@usim.edu.my untuk kita sama-sama memperbaiki dan menjadikan platform ini sebagai satu platform yang memberi manfaat kepada semua, insya-Allah.